Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar tingkatan 2? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, ya. Salam PKP, ya. Stay at home, ya. Jaga diri baik-baik. Okey, so hari ni kita nak pergi sambung kepada topik pelajaran kita, okey. Yang mana dalam reka bentuk teknologi, ya, kita dah tertinggal banyak dah. Dalam tempoh lebih kurang dalam 2 bulan lebih lah, ya, kita tak belajar. So hari ni kita nak sambung topik-topik yang kita tertinggal, ya. Jadi kita mulakan dengan bab 2.2 dalam aplikasi teknologi, ya. Kita dah habis bab 1 dan kita masuk ke bab 2.2. Dan 2.1 hari tu kita dah masuk tajuk teknologi pembuatan. So hari ni bab 2.2 kita akan masuk kepada tajuk kita ialah reka bentuk mechanical. Okey. So bila kita sebutkan sebagai reka bentuk mechanical ni, ya, kebanyakannya segi design alatan mestilah menggunakan unsur-unsur mechanical. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu dulu apa itu definisi sistem mechanical. Mechanical, ya, apa tu definisi dia? Okey, sistem mechanical ni ialah sistem yang menggabungkan komponen mechanical yang bergerak. Sistem yang menggabungkan komponen, cikgu gariskan sini, komponen mechanical yang bergerak. Baik, saya ulang dari sini. Definisi sistem mechanical ialah sistem yang menggabungkan komponen mechanical yang bergerak. Apa itu komponen mechanical? Nanti kita akan tengok apa dia komponen mechanical. Okey, pergerakan itu bertujuan untuk memindahkan sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey. So kita tengok apa definisi dia ialah sistem yang menggabungkan komponen mechanical yang bergerak. Okey, tujuan dia apa? Untuk memindahkan sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, contoh. Okey, contoh kita nak gerakkan pagar. Ya, kita nak gerakkan pagar rumah kita. So kita kena tolak pagar tu. Bila kita kena tolak pagar, okey, bila kita tolak pagar, jadi komponen apa yang digunakan ialah gear. So itulah dia sistem mechanical. Okey. So kita pergi kepada apa itu komponen mechanical. Komponen mechanical. Okey, yang pertama, ya, komponen mechanical yang pertama ialah gear. Okey, gear. Yang kedua, pautan ataupun linkage. Yang ketiga, takal. Okey. Yang keempat, tuil atau tuas. Okey, yang kelima, tali sawat. Yang keenam, aci sesondol. Okey, yang ketujuh, aci engkol. Yang ke-8,
gelongsor. Okey, yang ke-9, galas berbola. Yang ke-10, bindu. Dan yang ke-11, rantai. Okey. So untuk tingkatan 2 hanya ada 11 komponen saja yang pelajar perlu tahu. Okey. Dan sebenarnya ada banyak lagi komponen mekanikal. So untuk tingkatan 2 awak kena ingat, hafal 11 komponen mekanikal ini sahaja. Ya. Dan kalau nanti masa-masa naik tingkatan 3, apakah komponen mekanikal yang melibatkan projek anda, mestilah melibatkan 11 komponen ini sahaja. Okey. So cikgu pergi satu persatu dalam komponen mekanikal ni. Okey. Yang pertama ialah gear. Okey. So gear ada banyak jenis gear. Okey, ada banyak jenis gear. Yang kamu sedia maklum, ada banyak jenis gear, antaranya seperti okey, yang pertama ialah gear serong. Bolehlah rujuk buku teks nanti muka surat 44 nak tengok gambar dia. Gear serong, gear taji. Okey, gear helix. Okey, gear tulang herring. Okey, gear rak dan pinan. Okey, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin, dan gear belitan. Okey, gambar-gambar ni boleh tengok dalam buku teks muka surat 44. Jadi untuk tingkatan 2 ni ya, hanya jenis-jenis gear ini saja yang pelajar perlu tahu dan ingat. Okey. Dan memang tak boleh larilah, mechanical dengan gear macam isi dengan kulit ya. Ini antara jenis gear, dan gear ni termasuk dalam komponen mekanikal ya. Kena tahulah gear. Okey, yang kedua ialah pautan ataupun linkage. Okey, apa itu pautan ataupun linkage? Okey, pautan atau linkage ialah komponen yang menghubung suatu komponen atau bahan melengkap suatu sistem. Apa benda tu? Komponen sebagai penghubung suatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Okey, baik. Linkage ni biasanya kita tengok kalau kat pintu. Ya, dekat pintu yang ada dekat atas itu, bila kita buka pintu tu, dia tutup sendiri. So yang menutupkan sendiri itu dipanggil linkage. Bukan engsel ya, cikgu ulang balik, bukan engsel. Engsel bukan linkage. Ya, engsel dan engsel bukan sistem mechanical. Linkage ialah sistem mechanical. So boleh rujuk buku teks dekat muka surat 45. So boleh tengok sendirilah apa itu linkage. Dah ingat tu. Okey, seterusnya komponen seterusnya ialah tuil dan tuas. Okey, tuil dan tuas. Okey, dia berkaitan dengan 3 perkara. Okey, 3 perkara sistem yang berkaitan dengan 3 perkara. Okey. Okey, 3 perkara iaitu daya,
Okey. Beban. Okey, dan fulcrum. Okey. So untuk tuil ni dia ada 3 kelas. Okey, ada 3 kelas. Kelas yang pertama, okey, kelas yang pertama ia dipanggil kelas 1. Okey, kelas 1 apabila daya menekan fulcrum atau sangga dekat bawah, okey, dan beban di atas. Ini ialah kelas 1. Okey, biasanya ini ada pada pelayar, gunting, kacip, okey, gunting pokok, hanya ada pada pelayar lah, gunting, kacip dan gunting pokok. Ini ada dalam di kelas pertama. Okey, kelas yang kedua apabila sangga berada di hujung. Ni fulcrum. Okey, daya di tengah-tengah ke atas. Okey, dan beban berada di belakang. Oh, ni kelas ketiga, sorry. Ni beban. Okey. Ni kelas ketiga ya. Terlangkau. Okey, fulcrum, daya dan beban. Okey, so yang ini antara alat dia seperti ialah stapler, kertas. Okey. Dan yang kedua, okey, kelas ni yang ketiga ya. Kelas kedua ialah dia macam ni. Daya pada hujung, okey, daya pada hujung, beban di tengah-tengah dan sangga di belakang, fulcrum. Okey. So yang ini kelas kedua ni contoh ialah seperti kereta sorong. Okey, so ini ialah tuil dan tuas ya. So pelajar boleh rujuk muka surat 45, boleh tengoklah. Jadi ini kena ingat. Ni penting ni. Selalu masuk dalam exam. Nanti kalau ada exam, dia akan tanya benda-benda macam ni lah. Okey, seterusnya ialah takal. Okey, takal. Seterusnya ialah takal. Okey, takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada gandar. Dengan menggunakan takal, beban akan menjadi ringan dan mudah diangkat. Okey, takal ni biasanya ada dekat bendera ya. Mengangkat beban dengan mudah. Okey, ada roda dan gandar. Okey, itu takal. Okey, seterusnya tali sawat. Okey, tali sawat. Biasanya tali sawat ni ada dekat motor skuter yang tak pakai rantai ya, dia ada tali sawat. Dia gunakan tali sawat lah. Dalam kereta pun ada tali sawat, belting orang panggil belting tu tali sawat. Okey, so tali sawat ni ialah digunakan untuk menghubungkan takal pemacu dan takal dipacu. Takal pemacu dan takal dipacu. Biasanya kalau ada motor macam ni, okey, so ini ialah takal pemacu. Okey, dan sini kita ada shaft, roda. Ni motor. Ni roda. Okey, so sini kita punya pulai dan ini tali sawat dia. Yang ini ialah pemacu. Pemacu. Dan yang ini ialah dipacu. Kena tahulah ya. So sistem ni ialah menggunakan tali sawat. Ini tali sawat. Okey, mudah je kan?
Alright, seterusnya ialah aci sesondol. Aci sesondol. Baik, aci sesondol ini digunakan untuk membuka dan menutup injap. Membuka dan menutup injap. Boleh search dekat internet benda-benda ni semua. Okey. Aci sesondol ni biasanya ada dalam enjin kereta, enjin motor, gunakan aci sesondol. Ya, boleh tengoklah gambar dia ataupun boleh tengok buku teks muka surat 46. Ya, boleh tengoklah rupa bentuk ya aci sesondol. Okey, kemudian aci engkol. Okey, aci engkol pun ada dalam bahagian part enjin, motosikal, kereta api ya, menggunakan aci engkol. So kegunaan aci engkol ialah menukar gear linear, ataupun selari kepada gerakan berputar. Biasanya dekat enjin yang menggerakkan enjin tu ialah piston ya. Jadi yang menolak piston tu ialah aci engkol. Seterusnya gelongsor. Yang ni semua rumah ada, iaitu langsir. Dekat langsir kita ada yang menggantungkan langsir itu kan. Itu dipanggil rel gelongsor. Rel gelongsor digunakan untuk mengurangkan geseran dalam pemindahan beban. Dia mengurangkanlah geseran. So pergerakan langsir itu berat, so dia boleh tolak ke tepi, boleh tolak ke tengah. Ya. Itu gunakan gelongsor. Seterusnya ialah galas berbola, ataupun orang panggil dia ball bearing. Ball bearing ni mengurangkan gerak geseran, mengurangkan geseran pada gerakan. Dan digunakan pada roda kenderaan. Selain daripada itu, ball bearing juga digunakan dalam fidget spinner. Fidget spinner tu kalau kita nak stress, kita pusingkan fidget spinner tu, dia berputar ya. So tengah-tengah tu menggunakan galas berbola ataupun ball bearing. Seterusnya, apa dia lagi komponen mekanikal yang kena tahu? Ialah bindu. Bindu. Alright, bindu ni biasanya ada pada gerudi ya, pada gerudi yang depan gerudi tu yang mencengkam mata gerudi. Itu dipanggil bindu. So bindu ni digunakan untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Dan lain sekali, komponen mekanikal ialah rantai. Rantai semua orang tahu, kat basikal ada rantai ya, yang digunakan untuk pengantara kuasa dua gear. Ni gear belakang, ni gear depan, gunakan rantai. Macam inilah, tak pandai nak lukis So rantai kita kayuh, so rantai yang besar ni berputar, rantai yang kecil pun turut berputar, so roda akan berputar. So itu antara komponen-komponen mekanikal. Cikgu ulang balik, apakah dia komponen-komponen mekanikal? Yang pertama rantai, yang kedua bindu, yang ketiga galas berbola, yang keempat gelongsor, yang kelima aci engkol, yang keenam aci sondol, 7 tali sawat, 8 takal, 9 tuil dan tuas, 10 pautan dan linkage, dan ke-11 ialah gear. So kena ingat 11-11 ni dan fungsinya serta fungsinya kena ingat.
Alright, seterusnya kita pergi kepada sistem mechanical. Ya. Sistem mechanical. Okey. Kita sedia tahu sistem mechanical ni ya ialah gabungan apa dia? Gabungan komponen mechanical. Okey, yang bertujuan memindahkan gerakan ya, dan memudahkanlah kerja. Ingat, sistem mechanical gabungan komponen mechanical yang bertujuan memindahkan gerakan. Okey, kita tengok apakah sistem mechanical yang ada pada basikal. Dalam buku teks tunjuk basikal So kita tengok. Okey, ini contohlah basikal. Cikgu lukis basikal Ini tempat duduk dia. Okey. Ni handle dia lah. So handle dia ni dia ada brake kat sini. Okey. Ni roda dia. Okey. Kemudian ni rantai. Ni pengayuh. Okey. So ni contoh basikal lah Okey, apakah komponen mechanical yang terlibat dalam sebuah basikal? Baik, yang pertama ialah handle. Okey. Handle basikal mengawal haluan basikal. Okey, mengawal haluan basikal. Okey, mengawal. Ni fungsi dia lah. Haluan basikal. Okey. Sama ada ke kiri atau ke kanan ya. So pergerakan handle ni ya menggunakan ball bearing. Kat sinilah digunakan ball bearing. Okey, komponen mechanical dia ialah ball bearing. Okey, yang kedua, sistem brake. Okey, sistem brake. Sistem brake digunakan untuk memperlahankan sistem brake digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Okey. So apa komponen yang digunakan? Ialah tuas. Okey. Okey, seterusnya ya ialah roda. Okey, so roda basikal membolehkan basikal bergeraklah. Digunakan supaya basikal dapat bergerak. Ya, basikal dapat bergerak dan berputar. Jadi, agak-agak apa komponen mechanical yang digunakan? Cuba fikir. Ya, betul. Ball bearing. Okey, seterusnya pedal. Okey, pedal. Okey, pedal digunakan ya untuk mengayuh dan menghasilkan tenaga. Okey, mengayuh dan hasilkan tenaga.
Okey, hasilkan tenaga supaya basikal dapat bergeraklah. Okey. Dekat pedal ni, apakah dia komponen mekanikal yang digunakan? Haha, cuba fikir. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, rantai. Ya, rantai digunakan pada pedal untuk menghantar tenaga daripada pemacu kepada dipacu. So ini semua adalah gabungan sistem mechanical. Okey, so inilah dia sistem mechanical. So kawan kena tahulah, sistem mechanical ni menggabungkan komponen-komponen mechanical dalam satu alat, dalam satu produk, ya. So ia menghasilkan sistem mechanical. Okey. Baik, itu adalah sistem mechanical. Alright? Okey guys, guys. Okey, pelajar-pelajar sekalian. So dalam topik reka bentuk mechanical ni, ya, kita juga perlu belajar tentang kaedah proses pembinaan gadget ataupun pembinaan produk menggunakan sistem mechanical dan komponen mechanical lah. Okey, so dekat sini cikgu tunjuk secara rawak saja flow chart bagaimana proses pembinaan produk yang menggunakan sistem mechanical ataupun apa sajalah gabungan sistem mechanical. So yang pertama sekali, okey, dalam proses pembinaan ni, biasa kita ada proses pembinaan. Okey, pembinaan. Okey, yang pertama sekali kita kena buat lakaran. Okey, kena buat lakaran. Okey, lakaran yang kita perlukan biasanya lakaran 3D lah. Okey, 3D. Okey, kemudian kita perlukan lakaran ceraian. Okey. Kemudian kita perlukan lakaran dimensi. Okey, dan perlukan lakaran yang berbentuk unjuran ortografik. Okey. Masa kita tingkatan 1, kita ada belajar tajuk lakaran, ya. So lakaran ni penting, ya. Pertama sekali kita boleh tahu nilai ukuran satu produk yang kita nak, ya. Kemudian kita boleh tahu nilai kos dan jenis-jenis bahan yang sesuai kita gunakan. Okey, langkah yang kedua selepas kita membuat lakaran ialah proses menyediakan komponen binaan. Okey, menyediakan komponen binaan. Okey, biasanya komponen-komponen ni melibatkan bahan-bahan lah untuk buat produk kita melalui lakaran yang kita dah buat. Contohnya kalau pensel box, ya, yang bahan dia daripada kain, so antara komponen dia seperti kain, zip, ya. Kalau ada letak lampu, kita boleh gunakan lampu, bateri dan sebagainya. Itulah komponen-komponen dia kita kena sediakan. Okey, kemudian seterusnya menghasilkan komponen. Okey, menghasilkan komponen ni, contohnya kalau komponen mechanical, kalau kita kena buat gear sendiri. Okey, kita kena buat gear, sama ada gear taji, gear hili dan sebagainya. So kita kena sediakan, kita kena hasilkan komponen ni melalui kaedah. Okey, kalau kita nak buat gear, kita boleh buat tuangan panas. Okey, kalau besi tu kita leburkan, kita masuk dalam acuan dia, dapatlah tuangan panas. Ataupun kita gunakan tuangan sejuk, gunakan plastik, ya, injection. Ataupun kita boleh ukir dan bentukkan dia sendiri, ya, ukir dan bentukkan dia sendiri supaya dia dapat bentuk komponen mechanical yang kita nak. Kalau kita nak dalam bentuk linkage, so kita kena buat dalam bentuk linkage.
Okey, seterusnya selepas kita hasilkan komponen, yang keempat ialah kita pasang komponen tu. Okey, kita pasang komponen. Okey, pasang pula kita kena tahulah daripada part-part komponen tadi tu, ya, kita lengkapkan dia supaya dia boleh mempunyai fungsi yang tersendiri dan saling berpaut antara satu sama lain, ya, supaya dia boleh membentuk sistem mekanikal. Okey. Kemudian bila kita dah pasang komponen, barulah kita buat pengujian. Okey, buat pengujian. Okey, biasanya ada dua jenis pengujian. Okey, ini kena tahu. Yang pertama ialah ujian makmal. Okey, yang kedua ujian parameter. Ya, parameter. Okey, ujian makmal ni, ya, biasanya kita buat di makmal yang melibatkan peralatan-peralatan di makmal lah, ya. Dan ujian parameter pula biasanya kita uji peralatan tu dari segi kaedah konvensionalnya. Okey, dan kalau dia lulus, maka kita boleh teruskan kepada proses seterusnya. Kalau tak lulus, kita kena patah balik dalam pemasangan komponen ni. Okey, antara contoh pengujian ialah pengujian hentakan. Contohnya kita buat helmet. Okey, kita buat helmet. Okey, so kita nak tahu kekerasan dia. Ini ujian makmal, kekerasan helmet tersebut. So kita kena buat ujian hentakan. Kita hentakkan helmet tu, ya, sama ada dia pecah ataupun crack, pada daya berapa dia boleh pecah. Okey, kemudian yang keenam dan yang terakhir sekali ialah kemasan. Okey, kemasan ada banyak jenis. Okey, kalau kita gunakan besi, kita gunakanlah cat spray cat ataupun cat sembuh. Okey, kemudian kita juga boleh gunakan stiker pelekat, ya, stiker ataupun pelekat. Kalau kita gunakan kayu, kita boleh gunakan shellac ataupun vinil, ataupun shellac dan juga boleh gunakan shellac, ya, kita boleh gunakan shellac ataupun tona kayu. Ini kalau kita gunakan kayu lah. Okey, so bila dah siap, maka kita boleh jual lah produk kita. Selepas tu, bila kita dah siap kemasan, barulah kita tengok apakah penambahbaikan untuk produk kita. So ada 4 jenis cadangan penambahbaikan. Okey, ada 4 jenis cadangan penambahbaikan. Okey, yang pertama kita nak tengok apa dulu? Kita tengok daripada rupa bentuk dulu. Okey, rupa bentuk. So adakah produk kita perlu ubah rupa bentuk dia? Itu penambahbaikan lah di masa akan datang. Yang kedua, dari segi bahan. Okey, kalau bahan tak sesuai, kita tukar bahan. Itu dalam cadangan penambahbaikan. Kemudian dari segi fungsi. Fungsi dari mana? Fungsi daripada komponen mechanical yang kita gunakan. So kita nak ubah ke fungsi dia dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah dari segi kemasan. Kemasan nak tukar warna, ya. Kalau tak sesuai warna oranye, kita tukar warna kuning. Tak sesuai warna kuning, kita tukar warna merah. Alright. So, itu sajalah untuk topik reka bentuk mechanical. Okey, so kesimpulan yang jabat cikgu beritahu kat sini. Okey, reka bentuk mechanical yang kita perlu tahu ialah kita kena tahu definisi. Yang pertama, definisi komponen mechanical. Okey, ataupun definisi sistem mechanical. Kemudian kita kena kenal pasti komponen mechanical. Okey, kemudian kita kena tahu macam mana nak jelaskan sistem mechanical dan fungsi produk yang dipilih. Okey, kemudian kita kena tahu kaedah proses pembinaan dalam mechanical. Okey, dalam sistem mechanical. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, kita kena tahu apakah cadangan
penambahbaikan untuk reka bentuk sistem mekanikal. Jadi cikgu harap awak dapat tengok video ni dan jangan lupa subscribe channel cikgu, ya. Jangan lupa. Okey, bye. Jumpa lagi.